alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh keberkatan ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, dan kita berada dalam suatu siri Maulidur Rasul. Tajuk yang dipilih pada malam ni, laksanakanlah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah memberikan usia yang pendek kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para anbiya yang lain. Nabi-nabi terdahulu umur mereka 950 tahun, panjang usia mereka. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah memberikan tempoh kepada Nabi hanyalah 63 tahun, dan usia baginda menjadi Rasul hanyalah 23 tahun. Memberikan gambaran kepada kita bahawa bukan semua orang dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka yang hidup di zaman Nabi sahaja dipanggil para sahabat. Tabi'in pun tidak boleh melihat wajah baginda, iaitu mereka yang hanya bertemu dengan para sahabat tapi tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut, sudah tentu kita nak bertemu, jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi ni Allah utuskan untuk semua bangsa. Kalau Allah utuskan nabi-nabi terdahulu, mereka adalah li ummatihim khassah. Allah jadikan mereka hanya untuk umat mereka saja. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi-nabi terdahulu Bani Sadum, Allah utuskan Nabi Lut pada mereka. Begitu jugalah dengan para nabi yang terdahulu. Nabi Isa Allah jadikan adalah untuk Bani Israel semata-mata. Tapi ayat yang Allah turunkan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas,
tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia. Pelik kan? Nabi untuk semua umat, tapi Nabi pergi paling awal. Nabi lain untuk umatnya sahaja, tapi umur sampai ratusan tahun. Inilah hikmah yang Allah jadikan semoga manusia bukan menyembah Nabi SAW, tapi mengambil perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa panjangnya usia Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa usianya panjang, sebenarnya Nabi Musa pernah minta pada Allah semoga usianya panjang. Allah mengizinkan kepada Nabi Musa untuk panjang umurnya. Sampailah sudah tiba ajal Nabi Musa, maka Allah mengutuskan Azrail untuk mencabut nyawa baginda Musa alaihissalam. Bila datang malaikat maut ini nak mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menumbuk malaikat maut tersebut. Hanya Nabi Musa saja ada sejarah tumbuk malaikat maut. Orang lain mana berani nak tumbuk malaikat. Tapi mari dengan Nabi Musa ni, dia tumbuk malaikat maut sampai terkeluar biji mata malaikat maut. Balik mengadu pada Allah. Musa tumbuk dia, Allah masukkan kembali matanya ke tempat asal tersebut. Lalu Allah perintahkan semoga malaikat Israel pergi sekali lagi jumpa dengan Musa kerana ajalnya sudah sampai. Kali ini berhikmah. Dia mari bersoal jawab dulu dengan Musa, bertegur sapa dulu dengan Musa. Tadi dia mari mungkin terekam terus kot, so kena penumbuk sebab Musa ni terkenal dengan tumbukannya. Dia pernah tumbuk seorang Bani Israel, mati terus. Tuan, Musa ni kelebihan dia jasmani, tangan dia laju, dia lidah tak berapa lancang. Sebab tu dia perlukan Nabi Harun bantu dia. Tu doa yang kita duk baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa alaihissalam sebab lidahnya tak lancar, tangan dia laju. Jadi bila malaikat maut datang sekali lagi, baru betul jawab. Kalau aku sudah sampai ajal, kalau aku minta panjang usia lagi, agak-agak ajal aku datang juga tak? Kata Nabi Musa. Maka jawab Israel, ya, ajal akan tetap sampai. Maka barulah Nabi Musa kata, kalau gitu cabutlah nyawa. Sebab kalau tunggu panjang pun tetap mati ke, baik matilah. Cerita nak bagi faham di sini bahawa kok mana panjang usia pun para anbiya terdahulu pun mati, Nabi pun mati meninggalkan kita. Cuma hebatnya Nabi Muhammad, walaupun dia mati meninggalkan kita, umatnya masih meneruskan perjuangan membawa syariat yang betul. Tuan-tuan, beza dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pendeta yang benar, sudah pun mati dan menjadi menyeleweng agama yang dibawa oleh Nabi Isa zaman tu, sampai orang semua mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Asal pendeta-pendeta ni mengatakan Allah sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Nabi. Itu ajaran Kristian yang betul dan ajaran Nasrani yang betul. Tapi orang yang nak mempertahankan agama benar Nabi Isa ni tak upaya kerana tak ada dah lepas tu.
Yang paling akhir pun yang mempertahankan jalan Nabi Isa alaihissalam adalah Salman Al-Farisi. Kalau siapa tahu cerita Salman ni, Salman dia mari ke Madinah sebab pendeta Nasrani yang mengikut agama Nabi Isa kata apa, lepas kami mati dah tak ada dah orang akan bawa agama benar ni. Hang Salman kena pi ke Madinah, akan ada Nabi akhir zaman di sana. Tu saja. Maka nak cerita apa? Agama Nabi Isa sendiri pun agama yang benar yang diturunkan oleh Allah sudah tidak ada pengikut. Tapi kita untung, tuan-tuan, untuk pengetahuan, mutakhir ni Islam agama nombor 1 yang paling berkembang dalam dunia. Yang kedua baru jatuh agama Buddha, Kristian dan sebagainya. Tapi Islam nombor 1. Agama yang paling pesat berkembang mutakhir ni bukan Syiah, Islam Sunni, tuan-tuan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu bila kita hari ni buat sambutan baginda Rasulullah, saya cuba mengelakkan daripada kita asyik bercakap tentang tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak nak tengok Nabi pun. Kita cuma ikut seruan Nabi dan kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Kita pun selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan. Bahkan Nabi larang untuk mengagungkan batang tubuhnya, dan Nabi melarang untuk kita mengagung-agungkan kubur dia. Nabi dah pesan, wala taj'al qabri masjidah. Jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat sujud. Jangan. Wala taj'al qabri 'ida. Jangan jadikan kubur aku tempat sambut hari raya. Tuan-tuan, Mekah ni kalau tak ada kelompok Wahabi, dah banyak syirik yang ada di sekitar. Sebab orang pergi mesti nak sembah Nabi punya. Sebab para wali pun orang boleh sembah, tuan-tuan. Takkan Nabi orang tak mau sembah? Tera di Malaysia ni tak ada Nabi pun, dia pencipta bagi ada Nabi. Namanya Kahar bin Ahmad, tuan-tuan. Tera di Malaysia ni tak ada apa nama, orang panggil apa, kalau ikut Malaysia ni betul dah lah. Tapi ada lagi ayah pin, tuan-tuan. Hak ni bukan mengaku Nabi, Tuhan terus. Nak memberi bayangan apa dia, tuan-tuan? Nak beri bayangan kepada kita, Masya Allah. Sebab tu kita tak boleh ta'assub kepada batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya pilih tajuk ini, laksanakan amanah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi amanahkan pada kita? Ketika Nabi nak wafat, ada satu bacaan, ada satu doa yang Nabi sebut. Ada satu doa yang Nabi sebut. Nabi sebut, Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kematian aku. Fa inna lil maut sakarat. Kerana mati itu sangat pedih. Nabi sambung lagi, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Ya Allah, bagilah pertemuan aku denganmu. Aku tak mau tangguh dah, denganmu aku nak jumpa sangat dah, ya Allah. Sebenarnya kalau Nabi berdoa panjang usia, Allah bagi. Tapi Nabi sendiri dah tak mau hidup. Nabi rasa dia nak jumpa dengan Allah, perjuangannya sudah selesai, kerana ada orang yang sambung perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu doa yang lebih panjang celah-celah tu.
Allahumma syhad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan risalahmu, aku telah menyampaikan risalahmu, aku telah pun cerita Islam seluruhnya, aku tak sembunyikan Islam. Saksikanlah aku telah menyampaikan Islam. Tuan-tuan, inilah legasi amanah Nabi yang terbesar untuk kita menjadi orang membawa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya cerita di mana-mana lah ni adalah nak suruh orang Melayu kita ini buat kerja dakwah. Sebab dakwah adalah kerja terbesar Nabi. Mengajar ni kerja terbesar Nabi. Kan Nabi sebut dalam hadis, innama bu'ithtu mu'alliman, aku dibangkitkan untuk mengajar orang. Jadi orang Islam ni dia kena jadi duta Nabi SAW. Apa penting bila kita kata kita menjadi pendakwah? Sebab bila kita faham kita pendakwah, kita kena jaga semua benda. Jangan sampai Islam duduk di bawah. Allah rakam dalam Al-Quran, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah jadikan kalimah orang kafir ni duduk di bawah, Allah jadi kalimah orang iman ni duduk di atas. Kerja kita semua nak pastikan kalimah Allah duduk di atas. Tuan-tuan, Islam tak akan dihina apabila duduk di atas, tapi Islam akan dihina bila duduk di bawah. Tuan-tuan, Nabi buat daripada Islam agama yang hina. Orang boikot Nabi, mereka tak bagi berniaga, mereka putuskan hubungan dengan Nabi. 3 tahun hanya makan daun kayu, tak boleh buat hubungan perdagangan, makanan tak ada. Nabi kena boikot, ikat perut. Hinanya perjanjian yang mereka buat untuk menindas Islam. Tapi Nabi bangun sedikit demi sedikit. 3 tahun berlalu, perjanjian itu dibatalkan kerana mimpi menunjukkan, Nabi cerita dalam mimpinya, perjanjian yang digantung dalam pintu Kaabah telah dimakan oleh anak-anak. Buka-buka sungguh tengok perjanjian tu dah dimakan oleh anak-anak. Perjanjian tu adalah memboikot kelompok Islam. Seluruh Bani, kelompok Quraisy yang ada di situ boikot Nabi. Maka bila diberitahu kepada Abu Talib, Abu Talib bagi tahu depa, depa buka tengok perjanjian itu dimakan oleh anak-anak, barulah perjanjian itu terbatas. Ceritanya Nabi nak berganjak sedikit pun tak ada, tuan-tuan. Tak. Susah itu yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya hari ini, sanggupkah kita berjuang susah macam tu? Orang hari ini nak masuk syurga, mereka mempertaruhkan nak masuk syurga dengan sembahyang. Mereka pertaruhkan nak masuk syurga dengan puasa. Mereka pertaruhkan nak masuk syurga dengan hanya mendirikan ibadah haji, tunai zakat. Mereka terlupa Islam ni, walaupun kita tunai haji, keluar zakat, kita buat semua 5 rukun Islam tu, tapi Islam masih duduk di bawah. Allah tanya kita, apa yang kita buat untuk bagi naik Islam duduk di atas? Ni takut soalan ni. Takut Allah tanya soalan ni, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Takut Allah tanya soalan tu, apa kena kamu ni, kamu kata beriman tapi duk berdempek di muka bumi, tak berani nak bangun untuk menyatakan jihad, menyatakan dakwah ketika Islam sedang dihina. Di zaman Islam kena hina ni, tuan-tuan. Orang tak hina dengan lidah, orang hina dengan perbuatan, tuan-tuan. Orang berani bercakap bagi pihak Islam,
Dan yang mereka cakap tu tak betul. Ada kelompok berani cakap bahawa hak pakai tudung ni tak perlu paksa. Orang perempuan pakai tudung ikut suka mereka lah nak pakai ke tak. Ada satu puak namanya Sister in Islam buat kajian. Kajian dia apa? Dia pergi interview orang perempuan pakai tudung. Dia tanya soalan ni, kebanyakan ni pakai tudung sebab iman atau dipaksa? Kata dalam kajian tu, kami dapati ramai orang perempuan pakai tudung sebab kena paksa. Tuan-tuan, mereka boleh tentukan, mereka boleh bercakap bagi pihak wanita Islam. Tuan-tuan, ada orang berani bercakap, berani apa dia? Tuan-tuan, berani bercakap zakat kena bagi sama pada orang tak Islam. Tuan-tuan, sampai Mufti Selangor, melalui Mufti Selangor, Sultan ambil keputusan tak boleh bagi zakat kepada orang tak Islam. Mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh bagi zakat kepada orang tak Islam, melainkan dia masuk Islam dan menjadi mu'allaf baru boleh. Tapi tak, bila mufti jawab begitu, sultan tegah gitu, ada lagi orang yang berkata tak, zakat boleh dibagi pada orang tak Islam. Kita faham ada pendapat ulama, terutamanya mazhab Hambali. Ibnu Qudamah menyebut boleh bagi zakat pada orang tak Islam dengan syarat dia condong nak masuk Islam. Tapi itu hak siapa, tuan-tuan? Ini hak kita. Tuan-tuan, Islam menjadi agama yang hari ini terpaksa tumpang orang lain, tuan-tuan. Dulu Islam tak pernah tumpang siapa-siapa. Islam duduk berdiri dengan kaki dia sendiri. Sebab tu hari ini kita perlukan orang sambung Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, seorang pejuang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin zaman perang dengan perang salib. Saya cerita perang ni bukan nak suruh kita pergi perang, tapi nak bagi tahu kondisi keadaan yang jadi di satu-satu masa. Bila Salahuddin Al-Ayyubi pergi berperang, ketika itu lawan dengan tentera salib. Tentera Islam tak kuat, lemah, tak menang tapi tak kalah. Maka zaman Sultan Salahuddin lah dia membuat sambutan Maulidur Rasul. Kalau nak tahu siapa yang mula-mula buat sambutan maulid daripada orang beriman, jawapannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia buat sambutan tu kerana untuk cerita balik Nabi SAW. Nabi suruh kita buat apa? Apa amanah yang baginda tinggalkan. Akhir sekali tentera Islam semangat untuk menunaikan janji kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunullaha war rasul. Wahai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Maksudnya ayat tu dibaca supaya kita menyambung perjuangan Nabi SAW. Tuan-tuan, Islam ni hebat sepanjang zaman. Cuma mai kat kita tak hebat sikit. Sebab kita duduk di bawah penjajahan berapa tahun, tuan-tuan. Saya nak cerita ni supaya kita jelas. Di Nusantara ni kita duduk di bawah penjajahan 444 tahun. Lama, tuan-tuan. Di bawah penjajahan Portugis 150 tahun. Di bawah penjajahan Belanda 180 tahun. Balance-nya di bawah Inggris. Inggris paling lama, tuan-tuan. Di bawah pemerintahan Jepun 4 tahun. Sepanjang itu, suka tak suka, orang Islam dah makin tak faham Islam.
Cuma tinggal hari ni benda-benda basic Islam. Alhamdulillah. Masih tinggal sembahyang, masih ada lagi solat, masih ada lagi puasa, masih ada zakat. Tapi yang lain tu dicabut habis. Pemerintahan Islam dicabut, cara pengurusan Islam dicabut, tentuan sistem pengurusan pentadbiran berdasarkan Islam dicabut. Tentuan di zaman Melaka sistem pemerintahan Islam tu sempurna. Sebab tu kalau orang nak kaji pasal sempurna tak sempurna orang Nusantara bab pemerintahan, kaji Melaka. Tadi saya baca satu artikel menarik. Persoalan di zaman Melaka dulu, orang berak tang mana? Itu soalan dia. Tuan-tuan, orang zaman Melaka dulu berak tang mana? Tak ada orang Melaka sini. Tak ada? Ada? Orang Melaka dulu berak tang mana, tuan-tuan? Maka artikel tu ditulis oleh Dr. Hasanuddin Yusof. Dr. Hasanuddin ni dia seorang pemegang PhD dalam bab sejarah. Dalam kajian dia tanya orang yang mai kuliah, dia tanya, tahu tak orang Melaka dulu berak tang mana? Maka jawapan dia, orang Melaka berak di sungai. Orang Melaka berak tang hujung-hujung hutan. Maka kata Dr. Hasanuddin, jawapan tu semua salah. Kerana orang Melaka sudah ada sistem kumbahan yang dibuat secanggih Indah Water Consortium lah ni. Dia tunjuk bekas orang Melaka gunakan untuk berak. Sebab apa dia perlukan sistem kumbahan canggih? Sebab orang di Melaka ada 100,000 orang, ada 84 bangsa. Mereka kalau pakat berak di Sungai Melaka, penuh taik terapung di Sungai Melaka, tuan-tuan. Jadi nak mengelakkan daripada benda tu jadi, kerajaan Melayu Islam zaman tu dah buat sistem kumbahan canggih, tanda pemerintahan itu menggunakan sistem canggih daripada Islam. Jangan lupa Undang-Undang Melaka 44 pasal, separuhnya adalah undang-undang Islam. Anda jangan lupa. Sebab tu saya kata tadi, Islam tak cukup sembahyangnya. Walaupun Melaka pemerintahannya tak lama, 110 tahun. Portugis jajah lama lagi, 150 tahun. Belanda lagi lama, 180 tahun. Pemerintahan Melaka daripada Parameswara sampai Sultan Mahmud Shah hanyalah 110 tahun. Tak lama. Tapi kegemilangan dia, Islam betul-betul kemuncak di zaman tu. Waktu perasan tak orang Melayu dia pandai belaka, dia pandai pentadbiran. Kalau zaman kita ni, zaman Tun Razak paling pandai pentadbiran, betul tak? Paling pandai pentadbiran. Dia uruskan pentadbiran negara tu kemah. Dan turun pada anaknya. Anaknya juga buat banyak transformasi kepada pemerintahan. Tanda DNA kita, kalau orang bagi urus negara, kita pandai manage dengan baik. Tapi sebab kita tak diberi ruang, ustaz-ustaz pun hanya main kuliah, tuan-tuan juga main dengar kuliah. So bila dalam kuliah kita akan cakap benda-benda yang basic, benda sembahyang, benda haji, benda puasa. So terlupa ada kekuatan umat Islam yang perlu dijanakan semula. Apa dia kekuatan kita? Tuan-tuan, sekurang-kurangnya hari ini berfikirlah bahawa Nabi tak izinkan Islam duduk di bawah. Nabi tak izinkan. Bila kita keluar, kita nampak Islam duduk di bawah, kita kena fikir banyak kali. Apa tanda Islam duduk di bawah? Ekonomi tak dikuasai oleh kita. Tuan-tuan, saya sebut orang Islam di tanah Melayu ataupun di Malaysia
Jumlah mereka 61%. Orang Melayu 50%. 61% mari mana ada yang Islam tapi bukan Melayu. 10% mereka Islam dan mereka bukan Melayu. 50% adalah orang Melayu yang Islam. So campur semua 61%. Bumi Putra ada 70%. Tandanya ada lagi 10% yang tidak Islam. Ini adalah Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Orang Cina 24%. Orang India 7% sahaja. Tuan. Cuma yang sedih sikit, orang Cina ada 24%, orang Melayu Islam ada 61%, orang Islam dan Melayu ada 61%. Tapi kuasa ekonomi orang Melayu hanyalah 19.4% sahaja. Tuan-tuan, ni kita duduk tengah Kuala Lumpur. Saya tak tahu lah tuan-tuan macam mana, tapi saya di Pantai Indah tuan-tuan, rumah kuih mahal kan? Dulu beli 50,000. Generasi pertama dulu beli 50,000. Lah ni rumah tu mahal pasal apa? Dulu rumah tu paling hujung, lah duduk tengah dah. Sebab MR2 membelah jalan tu, sampai rumah tu dulu duduk paling hujung, lah ni duduk paling tengah tuan-tuan. Saya beli rumah tu dulu 220,000. Sekarang rumah saya dah jadi 500,000 tuan-tuan. Agak-agak anak saya mampu tak nak beli rumah tu nanti. Benda ni agama, jangan kata ni bukan agama. Jangan lupa bab tu. Ni cerah ni, kalau rumah di depan ni semua esok tak ada orang Islam, apa jadi masjid ni tuan-tuan? Ni jangan lupa, inilah amanah terbesar Nabi SAW. Kita duk sibuk selawat ke Nabi, puji Nabi, sambut Nabi, tapi kita terlupa satu persatu kekuatan orang Islam dicabut keluar tuan-tuan. Tu Nabi pesan dalam hadis. Nabi kata la tanqudanna ural Islam urwatan. Nabi kata kekuatan Islam itu akan terongkai satu persatu. Awalahunna naqdanil hukm. Yang mula-mula terongkai sekali adalah hukum Islam. Sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, sistem ekonomi, sistem pengurusan, sistem manage berkaitan dengan kemanusiaan hilang satu persatu. Fakullaman taqadat urwah tashabbatha an-nas billati taliha. Bila hilang satu ikatan, kita pegang dengan ikatan yang berbaki. Nabi kata yang paling lah akan hilang, wa akhiruhunna salah. Yang paling lah adalah sembahyang. Ni alhamdulillah kita masih sembahyang. Tapi percaya tak, ikatan ini akan longgak dan terus longgak bila kita tak perkukuhkan sendi-sendi yang menguatkan kita. Saya sembang dengan sahabat-sahabat di satu kawasan perumahan. Dia kata kat saya, ustaz, dulu taman Tun Dr. Ismail orang Islam 80%, orang tak Islam hanya 20%. Lah ni tinggal nama taman saja Tun Dr. Ismail, orang Islam tinggal 20%, orang tak Islam sudah 80%. Macam mana nak bertahan? Rumah dah 1.2 juta tuan-tuan. Sebab tu hari ni kalau orang Islam tak kuatkan balik, saya nak minta simple lah ayah-ayah sekalian, tolonglah pesan ke anak-anak, pesan pada cucu-cucu, kerja kamu hari ni ambil balik hasil mahsul dalam tanah Melayu ni, dalam tanah orang Islam ni, kuatkan kita, kena ambil balik, kena ada kekuatan ekonomi. Sebab para sahabat Nabi yang masuk syurga semuanya adalah merupakan orang yang kaya, kecuali dua orang ya, Omar dengan Ali sahaja miskin. Kita baca balik asyarah mubasyirin fil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga, kebanyakan mereka orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq kaya, Osman bin Affan kaya, Zubair bin Awam kaya, Abdurrahman bin Auf kaya.
Talha bin Ubaidillah kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, Sa'ad bin Mu'az kaya. Sebab tu perjuangan menjadi orang Islam kaya, perjuangan sebenarnya. Jangan sebut benda ni dah. Kita ni dunia ni sikit-sikit sudahlah, tak payah ambil banyak-banyak sangat. Tuan-tuan, di zaman Nabi nak selamatkan orang Islam, Nabi terpaksa minta tolong sahabat-sahabat yang kaya. Sebagai contoh, ada satu kisah. Kisahnya adalah ada satu pokok. Pokok ni dia punya dahan dia masuk rumah jiran sebelah. Tapi dia ni orang kaya kedekut. Bila buah jatuh pada jiran sebelah, anak-anak jiran sebelah ambil makan. Tuan punya pokok ni tak halal. Dia pergi mengadu ke Nabi. Dia kata, Rasulullah, macam mana nak buat ni? Anak-anak aku duk makan buah ni. Nabi pun pergi jumpa tuan tanah tu, tuan pokok tu. Nabi kata, mau tak? Aku tawarkan, kalau hang bagi pokok ni kepada jiran sebelah, hang halalkan buah dia, aku jamin kamu akan dapat sebuah pokok dalam syurga. Tahu Mangku Ayun ni kata apa? Dia kata, tak mau buat apa pokok dalam syurga? Pokok ni elok lagi. Hingga kan Abdul Rahman bin Auf dengar Rasulullah, tawaran tu pada lelaki ni saja ke pada semua orang? Nabi kata, siapa yang mampu beli pokok ni dan hadiahkan pokok ini, akan digantikan dengan sebuah pohon tamar di syurga. Dia ambil pokok tu dan beli daripada laki-laki tadi menggunakan kewangannya, dan dia dapat sebuah pohon dalam syurga. Nak cerita macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh beli? Pasal dia kaya. Kalau Abdul Rahman bin Auf pun susah, dia kata apa? Teringin juga nak beli tapi duit tak ada. Buat macam mana tahu? Tuan-tuan, ini yang jadi, tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, jom kita kumpulkan balik kekuatan ini, tuan-tuan. Sebab tu kempen BMF kita kena sambut. Sebab ini untuk mengukuhkan ekonomi orang Islam. Ni bukan kempen bermusim tahu. Ni bukan pasal marah pada orang-orang menghina tulisan Jawi, kita pun buat kempen BMF, tak. Ini kempen mengukuhkan ekonomi orang Islam. Islam tak akan pergi jauh tanpa ekonomi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, orang yang marah sangat ke Melaka ni, sebab Melaka adalah sumber ekonomi terbesar kepada kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah ni sumber dia duduk di Melaka. Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, Eropah telah terbuka. Kekuatan ekonomi duduk di tangan Osmaniyah. Osmaniyah dapat sumber kekuatan itu, sumber mahsul itu daripada Melaka. Melaka yang membekalkan yang dipanggil rempah-rempah, tuan-tuan. Sebab tu Osmaniyah boleh hidup. Portugis geram sangat pasal setiap kali dia berlayar, dia lawan dengan Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah. Dia hantam bakar kapal Osmaniyah. Osmaniyah akan bakar balik kapal Portugis. Portugis bunuh jemaah haji yang pergi haji. Osmaniyah serang balik kapal Portugis. Maknanya kekuatan kedua-duanya kuat, kerana Portugis pun ada ekonomi, Osmaniyah pun ada ekonomi. Lepas tu kalau nak cakap pasal Nabi, kena cakap bab ni. Jangan hanya selawat, puji, lepas tu selawat, puji, cerita serban Nabi, habis cerita serban Nabi, kita selawat sekali lagi, pergi makan. Dia tak ada nilai apa, tuan-tuan. Memang malah dia ada makan tak? Dia tulis tu makanan dia sediakan, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhir sekali apa jadi? Portugis geram sebab bila mereka serang orang Islam, Osmaniyah akan balas balik. Maka mereka pun geram, mereka ajak orang-orang Eropah berpakat
bantu Portugis untuk lawan Osmaniyah. Apa kata kerajaan-kerajaan Eropah zaman tu? Mereka kata, minta maaf lah, kami tak boleh bantu Portugis sebab kami hubungan baik dengan Osmaniyah. Kalau kami bantu Portugis, Osmaniyah akan putuskan hubungan perdagangan dengan kami. Kami dah tak dapat rempah yang murah, banyak dan berkualiti. Kalau kami tolong Portugis, matilah kami. Ekonomi kami akan masalah. Sebab itulah Portugis merantau mencari di manakah punca kekayaan Osmaniyah. Pergi ke Calicut, mereka tawan Calicut, asal Calicut Islam, mereka Kristiankan Calicut di India. Bukan Calicut punca kekuatan Osmaniyah. Pergi ke Gujarat, tawan Gujarat, tengok bukan Gujarat punca kekuatan Osmaniyah. Sampai di Melaka, rupanya Melaka punca kekuatan Osmaniyah. Rempah yang banyak, jumlahnya sangat banyak dan berkualiti, serta harganya berpatutan, dibekal oleh kerajaan Osmaniyah di zaman Sultan Mansur Shah. Ini kita kedudukan di zaman dulu. Maknanya orang Melayu dulu tak pernah miskin. Mereka duduk di atas, mereka bawa Nabi SAW dan selambut Nabi, kerana mereka memang tak pernah susah. So kalau faham cerita ni, kita nak buat yang ni sebenarnya. Lepas tu tolong tuan-tuan, kempen anak-anak, miskin haram, tak boleh. Kena kaya. Kaya dengan iman dan kaya dengan harta. Kalau orang beriman tak kaya, tu yang kaya sajat, tahu tak sajat? Tuan. Bila orang beriman tak kaya, tu yang kaya pergi kepada orang tak Islam. Tuan-tuan perasan tak? Hak mari masjid dan surau, lah ni lah. Tapi dah adalah sikit-sikit, syukurlah. Yang mari biasanya kereta Proton Saga, motor Honda EX5, tuan-tuan. Jarang yang main masjid ni pakai Cagiva ataupun Harley Davidson. Jarang. Tapi lah ni kuih ada dah. Nampak? Tadi ada satu benda viral, menarik benda tu. Tu saya kata hari ni saya kempen ni kenapa? Bibit-bibit orang Islam nak kaya balik dah ada. Sebab hari ni persaingan fair. Kita boleh buat apa saja sebab hari ni kita boleh jual semua benda tanpa perlu masuk iklan dalam TV3 dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak muda kita fight untuk benda ni. Cuma saya nak minta ayah-ayah sokong mereka. Ada cerita viral, dia nak ambil semayang, dia minta kawan dia tolong jaga kasut dia, kasut selipar ya pun, bukan selipar, kasut sandal tuan. Tak depan surau, dia kata tolong jaga sat kasut ni, nanti aku bagi kaang RM20, tolong jaga kasut aku. Kawan ni pelik kasut apa yang sampai nak bayar aku RM20? Dia pun tengok dalam Lazada, cek balik dalam Shopee, tengok-tengok kasut sandal itu harganya RM1,700. Nak beritahu orang beriman lah macam tu. Tudunglah pun mahal lah, tidak? Telekung Siti Khadijah, Masya Allah mahal. Tapi orang mampu beli. Orang mampu, kenapa? Orang Islam dah mula ada kekuatan. Sebab tu saya sedang kempen, kalau betul cintakan Nabi, jangan biar ekonomi dikuasai oleh orang lain. Nabi tak izinkan ekonomi dikuasai oleh orang tak Islam, kerana dunia ni akan musnah kerana kekuatan kebendaan berada di tangan orang tidak soleh. Apa buktinya Ustaz? Nabi pernah balik medan perang. Masa Nabi balik medan perang tu, Nabi sedang basuh diri, sedang membersihkan diri. Masa tu ada seorang sahabat baru masuk Islam, namanya Amru Al-As.
Amru ni di antara mereka yang lambat masuk Islam. Nabi panggil dia. Panggil Amru Ustaz. Nabi pun tengok. Oh, Nabi kata sesuai. Nabi kata, Amru, aku nak hantar hang pi satu medan perang untuk hang tawan tempat tu, dan insya-Allah kalau hang berjaya nanti hang akan dapat harta rampasan perang. Nabi kata gitu kat dia. Bila hang pi perang nanti dan berjaya hang dapat harta rampasan perang. Amru rasa nak marah pasal Nabi kata dekat dia lepas daripada dia menang nanti dia akan dapat harta. Dia pun kata, ya Rasulullah, lastu islama li ghaniyin wala limalin. Aku masuk Islam ni bukan nak kaya Rasulullah, bukan nak harta banyak. Aku masuk Islam ni ikhlas pada Allah. Nabi betulkan dia. Nabi kata, tak, aku tahu hang ikhlas, cuma aku nak, kata Nabi, ni'mal malus salih limar'is salih. Nabi kata, aku nak sebaik-baik harta yang baik duduk di tangan orang soleh. Kalau hang tak pi, harta tu dapat pada orang lain akan buat benda jahat. Tapi kalau hang pi dah hang dapat ambil harta tu duduk di tangan orang soleh. Hang soleh dan harta tu akan pergi ke tempat soleh. Nampak tak tuan-tuan? Tak apa, kita tak kaya tak apa. Kita bukanlah tak ada duit langsung. Walaupun kita tak kaya mana, tapi nak tunjuk kita harus rebut balik. Kerana kekuatan orang Cina hari ini, mereka ada 46% kekuatan milikan ekonomi di tanah air kita, tuan-tuan. Ni bukan kita suruh pi curi, pi rampas dah. Kita suruh kita buat balik ekonomi kita, pulun ekonomi kita, duduk balik untuk berdakwah. Kita kempen semoga orang bayar zakat. InsyaAllah kita mampu untuk mengeluarkan semua benda tu, tuan-tuan. Kempen yang paling mustahak sekarang adalah bagi tahu anak-anak kita tak boleh miskin. Miskin salah, tak boleh. Sahabat masuk syurga semua kaya. Dia pun kata, pak pun tak kaya. Sebab pak tak kaya, pak nak hang kaya. Sebab pak dulu tak sempat nak dapat kekayaan, kerana kami dulu kerja dengan kerajaan. Hang lah ni boleh bisnes, hang kena terus. Yang saya takut gini, kita kerja kerajaan, kita tak bagi anak kita bisnes. Itu saya takut. Tak usah duk kerja bisnes-bisnes ni payah, pergi kerja kerajaan lah senang. Kita yang bunuh potensi anak-anak kita ni. Kenapa saya cakap bab ni? Saya tak pernah terikat dengan siapa-siapa. Saya buka company aiskrim, namanya Lantabur, Sendirian Berhad. Orang pun tanya, sampai pegawai bank tanya saya, Lantabur ni maksud apa? Nama buat tu Lan ke? Kemudian dia tabur aiskrim. Saya kata, tak, Lantabur ni diambil daripada Al-Quran. Wa tijaratan lan tabur, wa tijaratun lan tabur, dan perniagaan lan tabur yang tidak ada rugi di dalamnya. Kami pun buat nama syarikat Wafi, buat aiskrim soft. Dulu aiskrim tu tak canggih. Sekarang setelah di research, masuk UPM tolong kami research, ada research, akhir sekali produk kami dah makin cantik. Berapa lama dah ustaz berniaga? 10 tahun dah. Susah tak? Kalau bahasa orang muda, susah gila bro. Susah gila bro. Tapi kenapa buat? Berbaloi. Sebab akhir ni kita dah tak bergantung pada orang. Kita tak perlu fikir pasal orang nak bagi gaji pada kita. Kita sendiri tentukan apa kita nak buat. Barulah Nabi puji kita. Kerana Nabi paling puji orang yang makan melalui hasil tangannya, tak menadah-nadah minta daripada orang. Kalau semua faham konsep ni,
barulah sambutan Maulid Nabi. Kita selawat ke Nabi tu baru jadi. Sallallahu ala Muhammad. Orang Islam kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Tak bergantung pada kerajaan. Sallallahu ala Muhammad. Kita tentukan nasib kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi kata, inilah orang yang aku puji, boleh duduk bersama aku. Kalau faham konsep ni, inilah sambutan Maulid Nabi. Dan saya nak berhenti kat tu, insya-Allah dah 8.30, tak boleh panjang dah sebab jamuan disediakan. Kalau turis juga ceramah makruh tuan-tuan. Jadi saya nak berhenti dulu. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Cuma apapun saya sampai hari ni tak macam biasa ustaz lain sampai. Saya mohon maaf sebab saya sudah lama melihat kebiasaan. Saya ambil yang tidak biasa agar orang kita bangun. Sebab saya yakin tuan-tuan bukan tak mau bangun, tuan-tuan perlukan motivasi daripada ustaz-ustaz mengajak tuan-tuan bangun. Saya yakin bab tu. Walaupun saya baru sampai hari ni, saya tengok wajah tuan-tuan adalah wajah yang bersinar. Duk fikir kena buat sesuatu. Dia beza tau kalau kuliah muka orang menyampah. Kan? Muka orang menyampah kita boleh tengok macam tu je. Kan? Tapi muka tuan-tuan ceria, muka tuan-tuan nampak sinar, muka tuan-tuan nak fight untuk satu. Sekurang-kurangnya satu ya. Kalau tuan-tuan tak boleh fight benda ni, benda lain, benda ni tuan-tuan kena fight. Apa dia? Rumah tuan-tuan jangan jual kepada orang lain melainkan pada orang Islam. Sekali tuan-tuan jual rumah tuan-tuan pada bukan Islam, tuan-tuan telah mengurangkan satu jemaah Islam di taman perumahan kita. Ustaz dia pun tak agak mahal. Kami jual mahal. Tanya sikit, mahal apa duit? Ustaz banyak ustaz. Orang Melayu tu nak beli 600,000. Cina tawak kat kami 800. Tuan-tuan, 200,000 tuan-tuan nak buat apa? Biar kita jual murah sikit, tapi kita pahala kita sampai bila-bila. Tambah pula yang mari tu nak beli tu orang beriman tuan-tuan. Saya ada kawan di Penang. Dia duduk dekat apa nama, Allah selamat, dekat dalam pulau tuan-tuan. Apa nama kawasan tu? Dia dekat dengan balik pulau dah, tapi bukan balik pulau. Dia ada satu kawasan tuan-tuan. Kawasan, saya lupa kawasan dia. Tapi menariknya, ada seorang Pak Haji ni, dia mari masjid. Rumah tu kalau ikut dia jual harga market value sudah 1 juta lebih. 1 juta lebih kalau dia jual market value. Ada satu ustaz duk semayang di masjid tu. Ustaz tu baru pencen naskah. Dia pun kata, Ustaz nak beli rumah tak? Saya ada rumah nak jual, saya nak pindah pergi tempat lain. Saya tak naklah rumah tu lepas tengah orang lain. Saya nak orang-orang beriman lah ambil supaya masjid kita ni imarah. Ustaz tu pun kata, berapa duit Tuan Haji nak jual? Dia kata, ginilah ustaz, nanti kita bincang. Tahu dia tak harga apa duit? Harga patut pasaran 1 juta, dia jual 500,000. Demi apa? Demi semoga tanah itu tetap ada orang beriman yang boleh imarahkan masjid dan datang ke masjid. Alhamdulillah, ustaz tu duduk di situ. Kalau ustaz tu tak beli rumah tentu, ustaz tu dah tentu pindah pergi Sungai Petani, duduk dekat Bidung tuan-tuan. Dia dapat beli rumah dalam kawasan Penang tu. Dia mengimarahkan masjid. Masjid tu nama Masjid Huda tuan-tuan, di Penang. Seorang jemaah keluar, jemaah lagi beriman masuk. Yang kita takut, seorang jemaah masjid masuk, keluar, jemaah bukan saja tak masjid, jemaah tak Islam pula masuk tuan-tuan. Ini saja hak yang masih kita boleh ada. Kalau hak ni pun kita tak boleh pertahan, malu kita dekat Nabi SAW. Pertahankan Islam hingga titisan darah terakhir. Pertahankan tanah kita, rumah kita, aset kita. Kalau nak jual juga, juallah pada orang Islam. Yalah, janganlah murah sangat, tapi janganlah bila ada tawaran terlampau tinggi sampai kita kelam mata membiarkan tanah dan aset kita dikuasai oleh
oleh orang lain tuan. Tu tak patut. Wallahu alam. Berhenti kat tu insya-Allah. Salah silap mohon maaf, terkasar bahasa mohon maaf, terlajak bicara mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu di lain masa di lain siaran insya-Allah. Ada masa saya datang lagi, ada masa kita cerita lagi pasal sejarah-sejarah dulu dan kekuatan kita yang sebenar daripada orang Islam Nusantara insya-Allah. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Saya macam biasalah tuan-tuan datang ni saya akan bawa tabung untuk sekolah. Ada satu tabung untuk sekolah di belakang sana, tabung untuk tujuan saya kutip dana bagi bayar gaji guru, dana untuk tujuan perjuangan dan dana untuk menyampaikan Islam tuan-tuan. Jadi kalau ada tuan-tuan nak bagi sumbangan, ada tabung. Sebelum tuan-tuan bergegas pergi ke tempat makan tu, singgahlah di tabung tu. Sebab biasanya bila makanan dihidangkan, tabung pun sudah tidak nampak tuan-tuan. Jadi bagilah nampak sikit tabung tu insya-Allah. Masukkan wang sikit, pergilah makan tuan-tuan. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan menjadi kekuatan pada kami untuk terus berjuang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.